Salam sejahtera dan salam sorakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 26 Julai 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Penubuhan Majlis Penyidikan Pembangunan Sarawak SRDC dan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC akan menjadi pemangkin kepada pembangunan industri bioperubatan di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, penubuhan SRDC dan SIDC adalah salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan kemampuan dan kepakaran bagi mengatasi jurang tersebut. Menurutnya, pembiayaan penyelidikan SRDC akan disasarkan bagi penyelidikan dan diarahkan untuk mendorong pengembangan bioterapi dari sumber semula jadi untuk melengkapkan aktiviti yang akan dijalankan di SIDC. Today, 26 July, is a very significant day for research and development in biomedical sciences in Sarawak with our soft launching of the Sarawak Infectious Diseases Centre, SIDC. It is a new centre for research excellence and the flagship of Sarawak's international and national collaboration on biosciences. Ladies and gentlemen, the pandemic over these 2 years and the challenges it brought has taught us of the need to be prepared for future outbreaks. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran SRDC dan SIDC di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari memberitahu pandemik COVID-19 telah menunjukkan jurang yang ketara dalam persediaan wabak, ramalan pengesanan dan tindak balas, kesesuaian diri, kemampuan dan keupayaan untuk memerangi wabak tersebut, ketahanan ekonomi untuk menahan wabak. The post-COVID-19 development strategy or PCDS, which I launched on 22nd of July, includes innovation as one of the 7 enablers in the state's government firm commitment towards innovation as key towards driving Sarawak economic growth towards the year 2030 and beyond. Leveraging on Sarawak's natural resources, innovation will focus on developing R&D capabilities and commercial application aligned to biotechnology, digital application and renewable energy. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari memberitahu pandemik COVID-19 telah menunjukkan jurang yang ketara dalam persediaan wabak, ramalan pengesanan dan tindak balas, kesesuaian diri, kemampuan dan keupayaan untuk memerangi wabak termasuk ketahanan ekonomi untuk menahan wabak. Berucap dalam majlis yang sama, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Amar Michael Maninjawang berkata, penubuhan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC dan Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC bertujuan mengurus penyelidikan dan pembangunan di Sarawak. Ianya adalah untuk menyelaras pengurusan dan menawarkan dana untuk penyelidikan dan inisiatif pembangunan sekaligus menyokong pembangunan modal insan dalam pelbagai penyelidikan. So from the perspective of research and development activities, Sarawak will be focusing on biomedical health sciences and sustainable use of our rich biodiversity for therapeutic, nutricentrics and diagnostics. It is envisaged that the synergy between biomedical health industry and biodiversity will propel Sarawak into a world-class research and development hub and boost Sarawak energy. Tambah Datuk Amar Michael Manyin lagi, SRDC pula ditubuhkan bagi membolehkan penyelarasan aktiviti penyelidikan yang lebih berkesan, memudah dan menarik kerjasama yang bermakna di antara institusi penyelidikan tempatan dan antarabangsa.
Ini termasuk sains kesihatan bioperubatan dan lestari dengan menggunakan kepelbagaian biologi untuk terapi, nutrasetik dan diagnostik. SRDC is also working closely with Ministry of Education, Science and Technological Research, that's my ministry, the Sarawak State Education Department, Sarawak Science Center on awareness program in STEM to inculcate spirit of research and innovation in school children and promote STEM interest in the community. Beliau turut memberitahu Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pusat Sains Sarawak akan bekerjasama dalam menjayakan program kesedaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan masyarakat. Berita di lawas, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memastikan masyarakat di daerah lawas yang terjejas akibat banjir diberikan bantuan bagi meringankan beban mereka. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Uniman Zohari Tun Datuk Abang Openg sebelum ini telah bersetuju memberi bantuan ihsan sebanyak 1.7 juta ringgit kepada mereka yang terjejas banjir. Dalam tempoh 2 bulan ini, kawasan daerah Sundar telah 2 kali dilanda banjir dan ramai yang terjejas hingga menyebabkan 2,535 buah rumah yang terjejas. Kerajaan Sarawak akan cuba meluruskan beberapa tanjung di sungai ini untuk mengurangkan masalah banjir. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam simbolik penyerahan bakul makanan program ziarah UKAS di pekarangan Pejabat Daerah Kecil Sundar pada Ahad. Seramai 14 orang anak yatim yang diwakili ibu atau bapa mereka menerima bantuan makanan sebagai simbolik penyerahan. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari turut memberitahu Kerajaan Sarawak telah merancang meneruskan beberapa projek pembangunan termasuk program pembesaran kampung dan pembinaan waterfront Sundar serta rimbunan kasih di daerah Sundar. Berita seterusnya, tiada sebarang isu pelanggaran prosedur operasi standard SOP dilaporkan berlaku melibatkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Bintawak Hile yang dikuatkuasakan sejak 21 Julai lepas. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan DBKU yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, setakat 4 hari PKPD dikuatkuasakan, proses berkenaan berjalan lancar dengan semua penduduk memberikan kerjasama. Jelas beliau, PKPD Kampung Bintawak Hile melibatkan sebanyak 578 rumah dan membabitkan seramai 3,614 orang penduduk. Terdahulu, beliau telah menyampaikan bantuan makanan basah, manakala Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak menyampaikan bantuan makanan kering kepada Kampung Bintawak Hile pada Ahad. Tambahnya, sejak penguatkuasaan PKPD di kampung tersebut, sebanyak 50 kes positif telah dikesan dan setakat ini belum ada maklumat mengenai penularan varian COVID-19. Selanjutnya, seramai 359 orang penduduk Kampung Rasau menerima suntikan vaksin dos pertama menerusi program outreach vaksinasi COVID-19 di Dewan Serbaguna Kampung Rasau pada Ahad. Program berkenaan merupakan inisiatif Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Serian bagi mempercepatkan proses vaksinasi kepada penduduk kampung yang belum mendapat suntikan di Serian. Sementara itu, Adun Bukit Semuja John Ilus turut turun padang bagi meninjau dan memantau keadaan bagi memastikan proses vaksinasi berjalan dengan lancar. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada petugas kesihatan dan sukarelawan yang telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Tinjauan yang dilakukan mendapati penduduk Kampung Rasau telah memberikan kerjasama yang baik dan mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 sepanjang proses vaksinasi itu. Di Lunduk pula, sebuah projek rakyat menaik taraf Pusat Penjajah Jubli Perak daerah Lunduk membabitkan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit kini telah siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, projek tersebut telah dikendalikan Majlis Daerah Lunduk MDL sebagai agensi pelaksana. Projek ini akan membawa perubahan besar dari segi infrastruktur dan pembangunan kepada peniaga dengan fasiliti yang lebih baik dengan siapnya bangunan yang berusia lebih 30 tahun itu dibaik pulih. Katanya ketika melakukan tinjauan dan majlis ringkas penanaman pokok di Pusat Penjajah Jubli Perak Lunduk pada Sabtu.
Tambah Dato' Ahmad Jamilah lagi, projek menaik taraf Pusat Penjajah Jubli Perak ini adalah ilham Allahyarham Tok Nan untuk membantu peniaga-peniaga yang telah lama berniaga dan mendapat kemudahan yang lebih baik dan selesa selari dengan pembangunan lain di kawasan Tanjung Datu. Laporan selanjutnya, dalam kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada 23 Julai lepas, terdapat 76 kes positif COVID-19 varian Delta iaitu Variant of Concern VOC telah dikesan di Sarawak. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan medianya pada Ahad, jumlah ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 varian Delta yang telah dikesan di Sarawak adalah sebanyak 93 kes bagi tempoh Mei hingga Julai 2021. Kes varian Delta paling banyak dikesan di bahagian Kuching sebanyak 69 kes, diikuti Semarahan 10 kes, Serian 6 kes, Sri Aman 5 kes, Miri 2 kes dan Sibu 1 kes. Daripada jumlah tersebut, 1 kes merupakan kes import A, 4 kes import B dari Semenanjung Malaysia, 8 kes dikesan di kalangan tahanan polis dan immigration di bahagian Kuching, Sri Aman dan Serian, manakala selebihnya adalah kes jangkitan tempatan. Tambah kenyataan itu lagi, kes COVID-19 varian Delta telah dikesan di beberapa lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD, antaranya seperti berikut. Kes varian Delta turut dikesan dalam kalangan kes-kes kluster aktif seperti tertera. Sebanyak 98% kes COVID-19 ini berada pada tahap klinikal 1 dan 2 yang menunjukkan keadaan kes adalah stabil dan tidak memerlukan bantuan oksigen. Hanya 1 kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU dan kes tersebut juga dalam keadaan stabil. Tiada kes kematian yang dilaporkan dalam kalangan kes varian Delta tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.